Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada ahli panel dan rakan-rakan sekalian. Saya Siti Ariana binti Jamali daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk kajian saya ialah pelaksanaan program transisi kerjaya melalui simulasi mock house bagi murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran MBK BP. Kita lihat pada isi kandungan dalam slide saya ini. Pertama adalah pengenalan, kedua tinjauan literatur, ketiga kaedah kajian, keempat dapatan kajian, kelima perbincangan dan yang terakhir sekali adalah cadangan dan kesimpulan. Kita lihat pada pengenalan. Apakah matlamat bagi kajian saya ini? Matlamat bagi kajian saya ini ialah untuk meneroka dan menjelaskan bagaimana simulasi mock house dapat membantu dalam pelaksanaan program transisi kerjaya melalui simulasi mock house. Okay, siapakah yang terlibat? Bagi kajian saya ini, mereka yang terlibat adalah MBK bermasalah pembelajaran dan beberapa orang guru transisi, penyelaras mock house, guru penolong kanan pendidikan khas, ibu bapa, majikan serta MBK itu sendiri. Okay, mengapa saya memilih simulasi mock house untuk dilaksanakan sebagai kajian adalah kerana simulasi mock house merupakan sebuah replika rumah yang dapat membantu MBK kita untuk melaksanakan aktiviti kemahiran hidup yang boleh membantu mereka menguruskan diri di dalam rumah tersebut. Okay. Selain itu, daripada simulasi yang dilaksanakan seperti terdapatnya kemahiran pramusaji, housekeeping dan masakan dapat membantu untuk MBK kita diterima bekerja ataupun latihan industri di luar. Okay, berikut merupakan tinjauan literatur yang saya gunakan dalam kajian saya. Yang pertama daripada Muhammad Syazwan 2019 di mana program berbentuk praktikal penting untuk alam pekerjaan, di mana dalam kajian beliau menyatakan bahawa terdapat cabaran daripada segi majikan dalam menerima MBK untuk terlibat dengan transisi kerjaya. Yang kedua adalah pendidikan vokasional membantu ke arah kehidupan berdikari MBK dalam kehidupan seharian ataupun untuk berhadapan dengan alam pekerjaan serta majikan. Yang ketiga adalah pandangan dan sikap negatif majikan menjadi halangan dalam pelaksanaan program transisi kerjaya. Yang keempat, tahap pengetahuan dan kesediaan ibu bapa menjadi salah satu cabaran pelaksanaan program transisi kerjaya. Di mana dilihat majikan mempunyai tahap pengetahuan yang sederhana, begitu juga dengan ibu bapa kerana mereka tidak diberikan pendedahan. Okay, yang kelima, Ephrata High School Washington, dia telah melaksanakan satu program khas untuk murid berkeperluan khas mempelajari kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan dengan mencipta sebuah mock apartment. Mock apartment yang telah diciptanya memberikan kemahiran hidup yang perlu digunakan untuk MBK mereka menghadapi kehidupan selepas sekolah, tamat persekolahan. Okey, yang seterusnya adalah metodologi kajian. Saya pakai metodologi Thermoball di mana Thermoball ini berbentuk separa berstruktur yang melibatkan 2 orang GPK pendidikan khas, seorang guru program transisi, seorang penyelaras mock house, 4 orang majikan, 8 orang ibu bapa dan 8 orang MBK. Okey, seterusnya analisis dokumen. Analisis dokumen dalam kajian saya menggunakan fail transisi kerjaya. Seterusnya saya menggunakan RPI dan juga dokumentasi bagi program transisi kerjaya serta kertas kerja untuk membina mock house di 2 buah sekolah yang terlibat dengan kajian saya. Okey, yang seterusnya adalah pemerhatian dan senarai semak. Pemerhatian dan senarai semak ini saya gunakan terhadap MBK yang terlibat dengan simulasi mock house sebelum mereka dihantar untuk transisi kerjaya atau latihan di industri di luar. Okay, sekolah yang terlibat dalam kajian saya adalah Sekolah Anggrek dan Sekolah Bunga Raya. Saya menggunakan 2 sekolah ini kerana 2 sekolah ini sahaja yang setakat ini mempunyai mock house untuk mereka gunakan bagi mengajar anak-anak murid mereka kemahiran pengurusan diri. Perbezaannya hanyalah pada Sekolah Anggrek
dia tidak mempunyai program transisi kerjaya kerana sekolah Anggerik hanya membina mock house untuk mengajar MBK mereka kemahiran pengurusan diri. Manakala sekolah Bunga Raya merupakan sekolah yang mempunyai program transisi kerjaya di mana pelajar mereka yang berusia 16 tahunan ke atas telah dihantar dan diberi latihan melalui simulasi mock house dan dihantar ke agensi luar untuk latihan industri. Okay, dapatan kajian saya adalah seperti berikut. Yang pertama, dilihat majikan peka dengan kelebihan mengambil OKU bekerja kerana mereka peka tentang pelepasan cukai yang akan diterima. Selain itu, majikan mempunyai sikap positif terhadap OKU di mana mereka dapat menerima OKU untuk menjalankan latihan industri dan menerima mereka bekerja sekaligus dapat membentuk masyarakat inklusif dan prihatin OKU. Yang kedua adalah kepentingan simulasi itu sendiri. Dilihat simulasi mock house dapat memberikan latihan dalaman yang sesuai untuk pasaran kerja mengikut apa yang sesuai dengan majikan inginkan. Yang kedua, membantu kemahiran pengurusan diri di mana mock house merupakan replika yang terdapat ruang tamu, bilik air, mesin basuh dan mereka dapat gunakan, MBK dapat gunakan untuk aktiviti kemahiran hidup dan mengaplikasikannya di rumah. Yang seterusnya adalah memberi peluang berdikari. Berdikari di sini jika kita lihat daripada aspek pengurusan diri, MBK dapat menguruskan diri sendiri tanpa mengharapkan pada orang lain. Jika kita lihat pada aspek transisi kerjaya, MBK dapat melaksanakan kerja untuk memperoleh gaji untuk diri sendiri dan dapat bersosialisasi. Okey, dapatan yang ketiga berdasarkan kajian saya, satu model kolaborasi yang melibatkan pelaksanaan program transisi kerjaya melalui simulasi mock house dalam kalangan murid berkeperluan khas mengikut kriteria telah dibina dan dapat memenuhi kehendak majikan. Okey, bagaimana model kolaborasi ini dapat memenuhi kehendak majikan? Kerana kita menyediakan dokumentasi, surat menyurat dan semua itu mendapat persetujuan bersama dan juga tidak ketinggalan untuk mempunyai satu akuan bersumpah sebagai win-win situation bagi sekolah, majikan dan juga ibu bapa supaya tiada dakwa-dakwi yang berlaku. Seterusnya adalah perbincangan. Jika kita lihat pada kajian saya, simulasi mock house dapat meningkatkan kemahiran bekerja pelajar OKU di mana bila mereka dah melaksanakan simulasi ataupun latihan di sekolah berdasarkan apa yang diajarkan oleh guru dan mereka telah mahir dan mencapai tahap kompeten, guru akan menghantar mereka untuk bekerja di luar. Okay? Di situ kita lihat simulasi membantu untuk meningkatkan kemahiran mereka. Yang kedua, fungsi pusat latihan kerajaan sebagai latihan dalaman sebelum MBK ke latihan industri membantu MBK, guru dan majikan. Di sini kita lihat pusat latihan kerajaan ni adalah seperti bengkel terlindung dan bengkel daya, namun terdapat kekangan dari aspek jarak kerana kebanyakannya hanya terletak di bandar-bandar besar seperti bengkel daya Kelang dan menyukarkan ibu bapa untuk membenarkan anak mereka. Namun bagi ibu bapa yang berfikiran jauh, mereka bersetuju untuk melibatkan anak mereka dengan pusat latihan tersebut. Yang seterusnya adalah penerimaan positif majikan terhadap program transisi kerjaya. Jika dilihat tiada diskriminasi oleh majikan dan sekaligus saya lihat ini kontra dengan kajian yang dilakukan oleh Hellock, Jin dan Barrington pada tahun 2014 serta Franco 2017 di mana dalam kajian mereka memperlihatkan bahawa majikan sukar untuk menerima MBK bekerja. Okay, yang seterusnya adalah tiada diskriminasi dalam pemberian gaji. Jika dilihat melalui kajian yang saya lakukan, majikan tidak keberatan untuk memberikan gaji pada MBK yang mereka terima bekerja dan memberikan allowance pada MBK yang menjalankan latihan industri. Okay, mereka menghargai setiap titik peluh dan kemahiran yang MBK kita berikan. Seterusnya adalah cadangan dan kesimpulan.
Saya lihat simulasi MOOC House merupakan salah satu program yang boleh dilaksanakan dalam memberikan latihan kepada MBK secara dalaman sebelum mereka transisikan ke agensi luar. Dan seterusnya peruntukan kepada sekolah-sekolah yang mempunyai program pendidikan hasil integrasi untuk membina sebuah MOOC House perlulah diadakan secara berperingkat. Pembinaan MOOC House sebenarnya memakan kos yang tinggi. Seperti satu sekolah yang saya lakukan kajian iaitu Sekolah Anggrek, mereka mendapat peruntukan daripada pihak jabatan sebanyak 30,000 untuk membina MOOC House di sekolah mereka. Berbeza dengan sekolah bunga raya di mana sekolah bunga raya tidak mendapat peruntukan dan mereka membina MOOC House menggunakan dana sendiri dan terdapat perbezaan pada kedua-dua MOOC House tersebut. Seterusnya kajian yang lebih mendalam tentang kolaborasi secara latihan dalaman di MOOC House untuk melaksanakan program transisi kerjaya sebelum MEK ditransisikan ke agensi luar. Kita lihat masih kurang lagi kajian tentang kolaborasi secara latihan dalaman yang melibatkan MOOC House. Jadi cadangan saya supaya akan datang terdapat pengkaji-pengkaji yang boleh memurnikan lagi kajian berkenaan ini. Seterusnya adalah kolaborasi boleh melibatkan individu yang mempunyai kepakaran atau kelayakan untuk memberikan sijil kepada MBK sebagai bukti mereka kompeten untuk terlibat dengan transisi kerjaya di luar selepas umur 16 tahun dan ke atas. Kolaborasi yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah boleh melibatkan mereka yang mempunyai kepakaran atau sijil seperti college community yang dapat memberikan SKM kepada MBK kita sebelum mereka melibatkan diri dengan transisi kerjaya di luar untuk membantu mereka dalam membina kehidupan berdikari. Berikut merupakan rujukan saya dan itu sahaja pembentangan daripada saya. Sebarang pertanyaan atau soalan boleh ajukan kepada email saya arianajamali@ymail.com. Sekian, terima kasih.